Benarkah Azmin Ali dihalau di Sabah? Bagaimana keadaan ekonomi kita pada hari ini? Dan juga ulasan beberapa isu semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton yang mengikuti video saya. Kepada mereka yang belum subscribe, mohon subscribe. Kepada subscriber saya, tolong kongsikan video ini kepada rakan-rakan supaya maklumat ini sampai kepada lebih ramai di luar sana. Baik, seperti yang saya sebut di awal permulaan video, kalau lihat komen-komen di Facebook, tular satu ataupun dua video yang menggambarkan bagaimana yang disebut Azmin Ali dihalau di Sabah. Walaupun pandangan saya, video itu memang kabur. Kalau nak kata ada video yang lebih jelas, itu memang bagi saya agak kabur. Tetapi netizen tetap mempertikaikan ataupun mengatakan keadaan itu atau kejadian itu berlaku. Cuma bagi saya tidak mahu terlibat dalam soal peribadi. Dan juga bagi saya, nak tak nak kita akan patuh pelihara kedudukan undang-undang itu. Cuma kalaulah perkara ini benar berlaku ataupun sebagai peringatan kepada kita semua, pengkhianatan yang berlaku kepada kerajaan ataupun sebenarnya pengkhianatan yang berlaku kepada parti-parti politik ataupun yang sebenar-benarnya adalah pengkhianatan kepada rakyat ini, bukan mudah untuk dilupakan begitu sahaja. Sebab itu bagi saya, kita kena ingat bahawa yang telah berlaku itu bukanlah soal kuasa semata-mata. Tetapi apa yang berlaku ini menyebabkan rakyat terkesan sampai hari ini. Yang mana saya akan kupas soal ekonominya, tapi bila kamu khianat, kamu nak berebut buat pilihan raya dalam keadaan rakyat masih sengsara. Tetapi sudah pasti, hari ini untuk tempoh tidak sampai 2 minggu, kita akan melihat pilihan raya negeri Sabah. Sekarang adalah tempoh berkempen. InsyaAllah, saya telah turun pada minggu lepas dan saya bercadang untuk turun sekali lagi ke Sabah untuk sama-sama membantu memastikan calon anak muda, untuk memastikan sokongan kepada keadilan ini, kepada Pakatan Harapan dan juga warisan di Sabah ini tetap bersama. Tetapi kalau kita lihat soal politik juga untuk seminggu dua ini, ramai mungkin terlepas pandang ataupun mungkin tidak ambil kisah. Sebenarnya berlaku perhimpunan ataupun muktamar Parti PAS. Kita tahu juga bagaimana Perikatan Nasional bersama Barisan Nasional bersekedudukan menolak PAS daripada bertanding di Sabah. Walaupun minta 10 kerusi yang dapat kosong. Tetapi kalau kita lihat di perbincangan muktamar itu, berdasarkan laporan-laporan yang dikemukakan, tidak nampak bahawa PAS ini berminat untuk membela nasib rakyat. Kalau dulu sebagai pembangkang membawa sentimen-sentimen RUU 355, membawa sentimen-sentimen untuk mendapatkan sokongan atas dasar agama dan sebagainya, tetapi kali ini ternyata apa yang digambarkan ataupun yang diperjuangkan memang samar. Kalau kita sebagai contoh, bila PAS tidak dapat sebarang kerusi di Sabah, ini memberi gambaran sama ada PAS itu sendiri ataupun rakan-rakan sekutu PAS ni merasakan bahawa PAS ini tidak relevan di Sabah. Dan ternyata kalau kita lihat dari segi sokongan itu pun, PAS hanya mampu menarik sokongan untuk sekelompok kecil. Tetapi ini kita cakap soal pimpinan dan kita nampak bahawa hala tuju selepas ini hanya untuk mempertahankan kuasa dan kedudukan
dalam keadaan kuasa itu bukan untuk membela rakyat. Saya ambil satu lagi contoh, bila saya teliti laporan yang dikemukakan, yang dipertahankan bukan soal rakyat tengah menghadapi tekanan ekonomi. Bukan mereka mempertahankan soal rakyat hilang pekerjaan. Mereka tak nampak, saya tak nampak yang membicarakan dengan penuh bersungguh-sungguh soal bagaimana peniaga-peniaga kecil ini tidak mampu meneruskan perniagaan. Tetapi yang dipertahankan adalah soal menterinya langgar kuarantin ini patut diangkat di julang. Yang digambarkan bahawa ini semuanya tidak perlu diambil tindakan dan mati-mati menganggap itu adalah sesuatu yang wajib akal umbi PAS pertahankan. Bila tengok bagaimana perbincangan mujahid cyber dan sebagainya, bagi saya, ianya melihat kalau kamu nak jadi mujahid cyber itu membawa isu rakyat untuk membela anak muda, untuk sebenarnya memberi pendedahan pengajaran, membuka ataupun menarik minat orang ramai kepada untuk membantu keadaan negara ini, kita boleh faham. Tetapi tugasnya adalah untuk mempertahankan sekelompok kecil kepimpinan mereka walaupun melanggar tindakan undang-undang, walaupun sebenarnya menunjukkan bahawa Perikatan Nasional ini kerajaan dua darjat. Sebab itu bagi saya, isu semasa yang kita tahu walaupun tidak mendapat coverage yang baik mungkin kerana pilihan raya negeri Sabah, tetapi juga sebagai sebahagian daripada parti kerajaan, saya juga hanya nak meneliti sejauh mana impian penyokong-penyokong PAS untuk memastikan kebajikan mereka terbela, ternyata isunya berbalik kepada mempertahankan kepimpinan yang langgar undang-undang. Baik. Berbalik kepada isu yang berkaitan dengan Azmin Ali tadi, saya tak peduli soal pribadinya, tetapi dalam soal ekonomi ini amat menakutkan sekarang ini. Yang mana kita dapat gambaran di akar umbi di bawah ini bahawa keadaan ekonomi ini jauh daripada untuk dipulihkan sepenuhnya. Saya ambil satu contoh. Yang sebelah pagi tadi, sebelum saya buat merakamkan siaran ini, yang mana belum subscribe, tolong subscribe. Masih sudi mendengar. Yang mana dah subscribe, tolong share lagi. Sebab perkara ketiga yang saya nak kongsikan ini berkaitan dengan soal ekonomi, berkaitan dengan perkara yang telah saya bangkitkan berulang kali. Sama ada ketika sidang parlimen yang lepas, ataupun sebenarnya dari awal, sebelum sidang parlimen itu berlaku, ataupun ketika PKP lagi. Kita bercakap soal nasib pekerja dan juga peniaga-peniaga kecil. Yang ini saya nak kupas berkenaan dengan peniaga kecil. Pagi tadi, ada pasangan yang datang ke pejabat saya mengadu mengenai bagaimana cabaran untuk meneruskan perniagaan. Mereka berniaga di Lakin. Saya tak nak sebut kat mana tempatnya. Tetapi perniagaan itu nak dapatkan seorang pelanggan sehari pun amat sukar. Jadi untuk meneruskan perniagaannya, mereka bercadang daripada awal lagi untuk membuat pinjaman mikrokredit. Sebab apa mereka nak buat pinjaman mikrokredit? Sebab dia dengar Perdana Menteri buat pengumuman dalam televisyen kata, peniaga-peniaga kecil, kamu pergi saja Bank Simpanan Nasional, sampai bulan 12, kamu boleh mohon pinjaman mikrokredit. Apa tawaran dia? Kerajaan umum peruntukan sebanyak 700 juta ringgit yang dikelolakan oleh Bank BSN, yang mana mereka yang diluluskan pinjamannya, mereka tidak perlu membayar sebarang faedah. Ini duit rakyat. Ini duit hasil kerajaan. Kerajaan salurkan kepada Bank Simpanan Nasional 700 juta ringgit.
Sepatutnya sampai bulan 12, sampai hujung bulan 12, apa yang berlaku kepada pasangan ini, bila pengumuman itu dibuat, mereka pergi kepada bank. Namun, bank menasihatkan bahawa permohonan itu tidak dapat diproses kerana tiada penjamin. Yang ini saya nak semak balik berapa banyak kes sedemikian rupa pergi kepada bank nak buat pinjaman, tapi sebab bank minta penjamin, maka mereka tidak mampu mengemukakan penjamin yang reliable ataupun yang memenuhi syarat, maka tidak dapat pinjaman. Apabila saya semak syarat-syarat permohonan yang disebut ini, kalau salah, saya mohon betulkan, bukan saya nak tuduh, tapi kalau ikut syarat yang ditetapkan untuk membolehkan IKS itu mendapat pinjaman mikrokredit ini adalah salah satu, iaitu satu syarat ini, salah satunya adalah sama ada mendapatkan penjamin ataupun meletakkan 2 bulan bayaran ansyuran itu sebagai cagaran. Tak disebut bahawa syarat mutlak itu adalah daripada penjamin. Apa yang berlaku kepada peminjam ini yang nak berhajat meminjam, pergi kepada bank BSN, awal dulu sebelum sebaik saja diumum oleh Perdana Menteri, pergi dengan penuh hikmah, tetapi disuruh balik sebab tak ada penjamin. Maka kemudian mereka datang lagi pada bulan berikutnya, masalahnya bank sebut pinjaman itu telah ditutup. Yang ini saya sebut di dalam parlimen, yang kerajaan kena teliti balik. Kamu war-warkan kepada rakyat, pinjaman mikrokredit ini boleh dimohon sampai bulan 12. Tetapi bila rakyat pergi kepada bank BSN, bank akan sebut pinjaman tersebut telah ditutup. Bila? 22 Mei. Maksudnya, kamu rancang sampai hujung tahun, tak sampai lebih kurang 2 bulan kamu dah tutup. Alasan yang bank berikan, wang yang disalurkan oleh kerajaan telah habis. Kuota dah penuh, dah habis. Duit dah tak ada, kerajaan tak ada duit nak bantu peniaga kecil. Tetapi yang berlaku sekarang ni, bila mereka pergi kepada bank, dulu ditolak dengan alasan tiada penjamin, sedangkan syaratnya sebut cagaran itu boleh dibuat melalui bayaran ansyuran sebanyak 2 bulan. Dan perkara kedua pula, pergi sekali lagi, pinjaman itu telah ditutup. Permohonan itu ditutup. Apa pilihan yang ada kepada peniaga? Bila saya tanya kepada mereka proses tersebut, mereka kata sekarang ini mungkin boleh buat permohonan tetapi kena bayar bunga. Dulu kerajaan janji tak ada bunga 0%. Yang ini saya nak semak balik. Sama ada dengan Menteri Kewangan ataupun Menteri Perusahaan, Menteri yang berkaitan lah, walaupun Menteri yang langgar kuarantin pun, sebab mereka ini sekelompok yang sama. Kalaulah Menteri MITI pun nak jawab ke, sekarang ini bila rakyat pergi bank, kamu janji 0%, kalau pergi sekarang kamu kena bayar 3.5% bunga. Kerajaan janji buat pengumuman dalam televisyen, kata kamu mohonlah sampai bulan 12. Ini bukan duit Perdana Menteri, ini bukan duit Menteri Kuarantin, ini duit kerajaan, duit hasil daripada rakyat. Duit ini katanya disalurkan kepada bank dengan bagi pinjaman 0%. Tak ada bunga. Itu gambaran yang disampaikan di televisyen. Tetapi kalau sekarang mana-mana peniaga kecil pergi kepada bank BSN, tetap minta penjamin dan sebagainya. Yang kedua, kamu kena bersetuju bayar bunga 3.5%. Mana janji kerajaan? Kamu janji sampai hujung bulan 12, pinjam tak ada bunga, sekarang ni kamu dah kenakan charge 3.5%. Saya dah sebut perkara ini dalam soal ditutup, kenapa ditutup awal dalam parlimen. Menteri janji nak teliti balik, sampai sekarang habuk pun tak ada. Yang ini yang saya minta. Dalam soal ekonomi pada hari ini, rakyat berhadapan dengan krisis yang agak besar. Mereka memang terdesak.
bila sebut soal moratorium, bagi mana-mana yang ada pinjaman dengan bank, kalau saya sendiri pun, saya dapat SMS mengatakan moratorium ni akan ditamatkan dan sebagainya. Kalau ikut jawapan Menteri Kewangan kedua di Dewan Negara ataupun di Dewan Senat, menyebut bahawa lebih 2 juta peminjam telah dihubungi oleh pihak bank. Yang datang balik dalam 1 juta lebih, 1.1 juta. Maksudnya hanya 50% yang memberi kerjasama baik, tetapi yang kita nak tahu implikasinya kepada ekonomi. Kerana ramai yang datang mengadu daripada IKS terutamanya menyebut bahawa rundingan itu sangat susah. Malah kalau yang saya dapat satu laporan, warga negara Malaysia kerja di Singapura, kalau saudara itu sebab moratorium ni akan ditamatkan hujung bulan ni, beliau masih mahu mengekalkan pekerjaannya di sana. Kalau dia balik ke Malaysia, 2 minggu kena kuarantin, bayar 2,000 lebih. Balik ke Singapura sebab warga negara asing kena bayar lagi 2,000 lebih Sing dollar, iaitu bersamaan lebih kurang dekat 7,000, 2,700, so bersamaan dalam 6,000 lebih, 7,000 lebih. Saudara tersebut kena bayar RM10,000 untuk balik nak menguruskan moratoriumnya. Sebab itu kalau kita lihat dari segi logistik moratorium bersasar ini, saya percaya akan berlaku mereka yang terlepas pandang ataupun tidak termasuk dalam proses perbincangan ini sebab berlaku banyak kekangan. Dan kesan daripada moratorium ini yang saya rasa akan nampak implikasinya, kita tahu pasaran saham walaupun ketika PKP itu masih tinggi sebab capital itu ada, mereka ada modal, ada yang bermain saham semua. Sekarang ini pasaran saham dijangkakan akan berada tidak stabil kembali. Kemudian kalau kita lihat dalam soal non-performing loan NPL ini, bulan 11, bulan 12 akan mula nampak peningkatan yang mendadak dan itulah kerugian yang sebenarnya terpaksa ditanggung bank. Sekarang kalau kamu sambung moratorium lagi 6 bulan secara keseluruhan, maka tiada implikasi kepada ekonomi yang mendadak. Sekarang ini bila kamu hentikan yang disebut sebagai bersasar, dan bersasar itu pun akan ada yang tersasar, yang tidak dapat dan sebagainya, maka keadaan ekonomi itu akan mula lebih menguncup dan mereka yang terdesak inilah macam mana saya sebut, kerajaan janji mikrokredit 0% rupanya pergi sekarang kena bayar interest. Baik, itu dalam keadaan pinjaman yang saya pasti ramai terpaksa berdepan. Bagi saya, kita kena pertahankan kedudukan peniaga-peniaga kecil ini, IKS, sebab sekiranya mereka tidak dapat menampung bebanan kewangan ini, walaupun mereka memerlukan sedikit penjarakan supaya mereka ini mampu mengembalikan pusingan modal, mampu memulihkan balik perniagaannya. Tetapi jika ruang ini dihadkan sekarang, terpaksa menanggung beban sekarang, risaunya saya, kekhawatiran kita, mereka ini gulung tikar nak mulakan balik perniagaan, mereka yang hilang kerja dan sebagainya, cabarannya berganda-ganda. Itu soal pinjaman. Dan terakhir sekali, sebab saya sebut soal ini, kenapa rakyat begitu marah sampai halau individu tersebut daripada gerai dan sebagainya. Bukan hanya soal pengkhianatan, soal ekonomi juga. Yang saya nak ambil contoh, kalau di Johor Bahru ada ahli-ahli ekonomi yang telah mula memberi gambaran bahawa akan berlaku pembuangan pekerja beramai-ramai di Singapura. Kalau bernasib baik, mungkinlah sekitar 50-60 ribu orang. Kalau tidak bernasib baik, 200-300 ribu orang yang bekerja di Singapura akan dibuang kerja. Dan saya percaya
ini ada kesan kepada ekonomi di Johor Bahru. Kalau mereka yang di luar Johor Bahru mungkin tidak dapat membayangkan. Tetapi pembangunan yang kita ada ini terkait rapat dengan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, rakyat Singapura yang berbelanja di Johor Bahru, dan perniagaan itu berjalan dengan ikatan yang agak erat ini. Tetapi bila keadaan ini tidak menentu, kita tahu sempadan itu walaupun kerajaan umum dibuka, sebenarnya yang buka itu hanya untuk 2,000 orang sehari. 2,000 orang sehari berbanding dengan 300-400 ribu orang berulang alik, iaitu tak sampai 1% itu bukan buka balik keadaan ekonomi. Yang saya mohon kena semak soal COVID itu, kita kena kawal sebaik mungkin. Tetapi dalam keadaan kita tahu nak buka sempadan itu amat sukar, risikonya besar. Yang kita mohon adalah supaya kerajaan peka dengan ekonomi di Johor Bahru ini. Peniaga-peniaga kecil yang saya jumpa, yang mula datang dan sebagainya, memang sebahagian daripada pelanggannya adalah orang Malaysia yang bekerja di Singapura ataupun rakyat Singapura yang berbelanja di perniagaannya. Dan mereka ini berada bila moratorium mula ditarik balik. Dalam keadaan perniagaan itu tidak pulih sepenuhnya, mereka ini akan terdesak, sama ada terpaksa tutup perniagaan, buang pekerja dan sebagainya. Yang saya terkilan adalah di Johor ini kita baru selesai persidangan Dewan Undangan Negeri, iaitu semalam hari Ahad 13 September, dan juga sebelum itu bersidang pada hari Khamis minggu lepas. Ada 2 hari persidangan. Yang kita nampaknya apa? Yang kita nampak kerajaan negeri ini tak habis-habis bercakap soal kuasa mereka. Tak habis-habis sibuk dalam soal bergaduh sesama sendiri. Tak habis-habis untuk menangkis segala permainan dalaman mereka itu sendiri dalam keadaan kerajaan Johor ini sangat tidak stabil. Jadi perbincangan yang saya nampak, walaupun sepatutnya rakyat Johor rasa berbangga hati, berbesar hati kerana Perdana Menteri itu bukan sahaja datang dari Johor, Perdana Menteri juga masuk Dewan Sidang DUN. Tetapi kemasukan beliau ni tak beri apa-apa erti kepada rakyat Johor kerana keadaan di Johor ini dalam keadaan kita memerlukan suntikan dan juga bantuan kepada peniaga-peniaga kecil. Mereka sibuk cakap soal politik. Dan yang lebih, saya ingat semalam ada keputusan besar untuk membantu peniaga-peniaga kecil. Keputusan dia apa? Keputusan dia melantik senator daripada UMNO. Kita tahu bahawa setiap negeri ada kuota ataupun boleh buat lantikan 2 senator. Dan di Johor ini dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, terumbang-ambing, dalam keadaan kita perlu suntikan kepada peniaga-peniaga kecil, kepada rakyat biasa. Yang berlaku mereka sebut ataupun yang ketakut sangat, saya ingat dia takut soal hilang kerajaan semata-mata, rupanya berebut nak menamakan senator. Kalau kamu betul-betul teliti dengan keadaan nasib rakyat di bawah ini, kamu benda tu letak ke tepi dulu. Sepatutnya rundingan yang kita kena bawa, berbincangan bersama. Gunakan peluang ini untuk cari jalan bagaimana nak mengatasi keadaan rakyat Malaysia yang hilang pekerjaan ini di Johor ini, terutamanya bukan hilang pekerjaan di dalam negara sahaja tetapi juga di Singapura, dan bebanan ini yang terpaksa ditanggung oleh bandar-bandar seperti Johor Bahru. Jadi bila sidang DUN habis, berdoyon-doyon yang datang, Perdana Menteri pun sanggup tinggalkan urusan negara, masuk sidang DUN, ingat nak bercakap membantu rakyat Johor, tetapi akhirnya hanya
untuk mempertahankan kedudukan yang sangat tipis ini, dan bukan sekadar mempertahankan kedudukan tipis, rupanya memang ada gambar sibuk angkat tangan nak lantik siapa jadi senator dari Johor. Jadi bagi saya, yang kita mengharapkan berbalik kepada soal yang saya sebut dari awal tadi, kita tidak lupa dengan mereka yang khianat kepada rakyat. Dan rakyat tidak akan lupa luka yang terpaksa dihadapi oleh ketaksupan, oleh ketamakan untuk merebut kuasa. Dan sekarang ini, kita tahu implikasinya akan lebih jelas, terutamanya soal ekonomi. Sebab itu bagi saya, bila kita minta kerajaan pertimbangkan balik soal moratorium, saya sebut dalam soal skim mikrokredit, tambah balik duit. Kita dah luluskan kerajaan naikkan hutang negara. Kadarnya 5%, boleh naikkan lagi. Pakatan setuju. Tetapi duit itu kena salurkan kepada rakyat. Rakyat memerlukan. Peniaga-peniaga kecil ini, bila moratorium tamat ujung bulan ni, kita ada tempoh sebulan. Bulan 10 itu, untuk kita lihat bagaimana nasib mereka ini. Tetapi saya khawatir bila masuk bulan 10, bulan 11 sampai hujung tahun ini, keadaan itu terlewat, dan kalau mereka betul-betul pengkhianat, mereka akan tolak tepi soal ekonomi, dia akan sibuk nak buat pilihan raya pula. Jadi sebab itu, bagi saya mohon kepada pendengar, kepada mereka yang menonton video ini, tolong share, tolong kongsikan video ini, dan juga tolong subscribe kepada mereka yang belum subscribe, supaya pesanan sebegini kita dapat sebarluaskan dan memastikan bahawa kebajikan, kelangsungan kehidupan rakyat ini kita dapat pertahankan. Jadi cukup sekadar itu. InsyaAllah jumpa lagi dalam ulasan video yang seterusnya. Kalau tanya saya, walaupun video itu kabur, tetapi kita nak keadaan ekonomi yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.